Rumah ni kalau dia masuk dalam bilik air, lapik bilik air, pengadang bilik air tu nampak lagi kepala dia, tinggi je tuan-tuan. Dia masuk tu nampak kepala lagi. Kalau kita kata Rasulullah ni gila nafsu, dia cari yang lawa-lawa, yang kating-kating. Dia tak cari yang kating pun. Pasal apa? Pasal nak bela, tak ada siapa nak ambil janda ni. Tak ada siapa nak ambil susah ni. Kena ambil lah tuan-tuan. Kita duk kutuk pelacur, ambil lah dia jadi isteri bantu dia. Jadi isteri nombor 2, nombor 3, apa salah? Kita duk kutuk-kutuk apa pelacong tu, kita tak pergi tolong dia. Bila kita pergi tolong dia, isteri kita pula tu dia, bukan kata gunting lah, kata tu mai. Tu masalah. Itu macam mana nak selesaikan masalah? Pergi cari GRO, cari pelacong apa dia buat jahat, cari jalan macam mana. Mereka ni macam tak menikah, tarik bagi menikah, bagi agama elok, clear masalah. Apa lagi jalan kita nak pergi ke depan? Apa jalan kita nak tolong mereka lagi macam mana? Tak ada suami. Tapi bila masyarakat terlalu mengongkong budaya poligami, tak suka poligami, yang jadi penyakit bertambah parah dan bertambah menjadi barah dalam masyarakat. Rasulullah tunjuk kepada kita, bukanlah Hafsah binti Umar ni pelacur, tetapi nak tunjuk ambil orang susah, ambil orang yang teraniaya, ambil janda-janda, tolong mereka supaya dapat pertolongan, bantuan. Kita sekarang ni nak menikah 2 pun cari anak dara je. Janda anak 8 tak mau tolong. Duk tengok dalam paper tu, janda anak 4 cacat, pergi ambil jadi isteri. Siapa nak? Wah, sedar kau, tak payah aku. Ni penyakit. Kalau boleh buat tuan-tuan. Masalah kita sekarang ni, laki-laki dah kurang. Laki-laki ni dah termasuk spesies yang terakhir, spesies yang pupus sekarang. Tinggal tuan-tuan ada laki-laki, yang banyaknya jantan sekarang. Yang laki-laki kurang, yang banyak jantan, yang tak boleh nak diharap jadi manusia, jadi binatang tu banyak. Jadi laki-laki ni kurang lah. Baik, Abdullah bin Umar berkata, kalau salah seorang sahabat Nabi bermimpi, dia akan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, anak Sayyidina Umar ni, dia kata sahabat-sahabat ni kalau mimpi aja, mereka akan mengadu mimpi itu pada Nabi. Apa dia takbir mimpi? Apa makna mimpi yang kami mimpi? Maka Abdullah bin Umar pun sangat-sangat berharap kalau dia pun boleh mimpi dan dia boleh jumpa Rasulullah untuk tanya pada Rasulullah apa makna mimpinya. Kata Abdullah bin Umar, sewaktu saya masih bujang dan belum berkeluarga, saya biasanya tidur di dalam masjid. Bukan tidur saja, tidur dengan ibadat. Tuan-tuan kena faham tu, bukan tidur saja. Sebab hari ni ada orang yang tidur di masjid bukan kerana tidur, kerana tak nak bil air, bil api banyak di rumah. Dia kata senang tidur di masjid, senang, kita mandi semua kat masjid. Kalau mandi di rumah bil air banyak tadi. Tu yang dia tidur di masjid, mandi di masjid, bersukai di masjid, pasang kipas dia seorang aja. Kalau di rumah kena bayar bil api, disuruh free kata dia. Banyak jadi itu tuan-tuan. Bukan yang mari nak imarahkan masjid, dia mari nak perhabis harta masjid. Dia tak mau duduk di rumah. Di masjid pula ada pula kopi corner pula. Lagi dia balon. Seminggu habis Milo 1 tin. Ada jenis tu. Yang itu kita tak mau. Yang kita nak macam Abdullah bin Umar, bujang-bujang tidur di masjid. Apa buat? Ibadat. Bila tidur di tempat yang baik, buat pula benda baik, maka mimpi pun mimpi baik-baik. Apa mimpi dia? Suatu malam saya tidur dalam masjid, lalu saya bermimpi halnya orang yang tidur bermimpi. Saya melihat ada 2 orang laki-laki memegang tanganku dan mereka berdua membawaku kepada sebuah perigi yang sedang direbus. Saya memperhatikannya dengan penuh khusyuk, lalu saya merasa takut duk tengok air menggelegak dalam perigi ni. Dia rasa takut. Lalu katanya, mereka berdua mengatakan kepadaku, kamu jangan takut. Kemudian saya mengambil sehelai kain sutra. Setiap kali saya menunjuk satu tempat dengannya berdekatan dengan Raudatul Khadra,
maka sehelai kain sutera itu akan terbang bersama denganku. Di pagi harinya saya beritahu kepada isteri Rasulullah, iaitu adikku Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Dia jumpa dengan adik dia, minta dia tolong tanya pada Rasulullah apakah makna mimpi dia. Dibawa pergi kepada sebuah telaga yang sedang menggelegak. Tiba-tiba dapat sehelai kain sutera yang berwarna hijau. Dibawakan pula kain itu terbang jauh pergi kepada Raudatul Khadra, pergi kepada sebuah taman yang penuh dengan kehijauan. Apa maknanya mimpi macam itu? Dia kata dekat adik dia, cuba kamu tanyakan pada Rasulullah apa maknanya mimpi abang. Balik Rasulullah ke rumah isterinya Hafsah. Hafsah pun tanya, yang abang dia mimpi bagian-bagian. Rasulullah menjawab, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Itu pun jika dia melakukan qiyamul lail. Maksud mimpi itu apa kata Rasulullah? Abdullah bin Umar ni setengah langkah dah nak jadi baik. Abdullah bin Umar ni satu langkah dah nak jadi baik. Kalaulah dia qiyamul lail, confirm dia baik. Satu langkah dah dia baik dah. Kalaulah dia buat qiyamul lail, insya-Allah Abdullah bin Umar akan jadi baik. Bila Abdullah bin Umar dapat mimpi itu, makna mimpi itu, maka dia pun tiap-tiap malam menunaikan solat, menunaikan qiyamul lail, dan sangat sedikit dia tidur di waktu malam. Sehinggalah menurut sahabat pembantunya yang bernama Nafiq, bila Abdullah bin Umar bangun semayang malam, tak tinggal tuan-tuan, tak berhenti. Soalan yang dia akan tanya selepas habis semayang, dia akan tanya kepada Nafiq, subuh dah masuk ke belum? Nafiq kata belum. Bila belum, bangun lagi semayang. Habis 2 rakaat, tanya lagi, subuh dah masuk ke belum? Belum. Sambung lagi semayang. Itulah Abdullah bin Umar tiap-tiap malam. Sehinggalah bila subuh masuk, barulah dia beranjak menunaikan solat subuh. Ini dia tuan-tuan, manusia yang dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, faktor-faktor yang dapat membantu qiyamul lail, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada 4. Ada 4 sebab membolehkan seseorang melakukan qiyamul lail. Dan 4 ini juga punca-punca seseorang tak boleh bangun qiyamul lail. Dia sebut kepada kita 4 benda yang membolehkan membantu kita sembahyang malam. Dan 4 benda inilah jawapan kepada kita kenapa tak boleh bangun sembahyang malam. Yang pertama, orang yang tidak melakukan maksiat dan dosa di siang hari, orang ni akan senang bangun sembahyang malam. Siapa yang buat maksiat dan dosa di siang hari, dia akan susah bangun malam. Malah tak bangun pun, bukan kata susah, bangun ni pun kok-kok pergi minum air je. Pasal kencing manis, dia buka peti air duk minum. Tak pun pergi bilik air je, pergi buang air, dia takkan bangun dan susah nak bangun. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri, katanya, wahai Abu Sa'id, mengapa saya susah sekali untuk lakukan qiyamul lail? Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya dosa-dosa kamu di siang hari mengikat kamu untuk bangun pada waktu malam hari. Dosa mata yang kita di belah siang tadi ni tuan-tuan, mengakibatkan mata tak boleh bangkit waktu malam. Kita ni pahala banyak ni, pagi-pagi ni pahala puasa ni banyak. Lepas subuh kuliah subuh, lepas sahur subuh, lepas subuh kuliah subuh, balik rumah nanti baca Quran, pukul 12 tidur tengah hari, sehari nak bangkit malam. Lepas pukul 12 tidur, pukul 1.10 sembahyang zuhur, lepas tu rajin sikit baca Quran, kemudian pergi ke surau sembahyang asar pula, balik sembahyang asar siap-siap pergi pasal Ramadan. Yang situ sangkut, tang situ pula lah sangkut. Aduh, niat nak beli kuih aja, niat tu nak beli kuih, tapi mata tak daya lah ustaz, tak boleh nak elak ustaz. Ya, tak boleh nak elak lah. Dia kita beli apa? Beli kuih ketayap, bagus kuih ketayap, tapi hak pakai yang jual tu tak pakai ketayap pun. Hak jual kuih ketayap tu tak ada bertudung pun, kuih dia je bertudung, dia tak. Tengok dia
Pi gerai sebelah pula duk kaca cendoi tu. Tengok baju pula singkat. Masa umur 28, tapi pakai baju adik yang 8 tahun. Tentu yang rosak mata. Berapa ramai yang rosak mata pada petang dia. Tu belum masuk lagi duk aksiden belaga sepanjang duk berjalan pasar. Orang dah ramai. Bersentuh sana, bersentuh sini, aduh. Bersentuh aja gugur pahala. Tengok seronok sikit, gugur pahala. Rasa seronok tengok pula, oh seksinya, gugur pahala. Lama-lama kurih pahala puasa kita. Pagi tadi gemuk dah. Lah ni tengah gemuk ni tuan-tuan. Tembun gemuk sihat ni. Dia mai petang sat lagi, dia mengecil. Pak saya apa? Wallahu a'lam, tuan-tuan fikir sendirilah. Sebab itu tuan-tuan nak pergi ke pasar Ramadan ni, tak usah ronda. Turun daripada motor, turun daripada kereta, nak beli apa? Dah set dah dalam kepala dia nak beli apa? Nasi ayam, ayam percik. Nasi ayam, ayam percik. Tengok nasi ayam, ayam percik, dah balik. Yang tuan-tuan duk sa'i tu pasal apa? 7 kali sa'i pergi balik. Tu yang jadi rosak. Dia tengok asap sana berkepui, asap sini berkepui. Abang, asap apa tu abang? Mesti sedap tu abang. Macam bomba nak mai tu, punya terbakar. Rupa-rupanya ayam bakar, ikan bakar. Dia tarik pula dah. Akhirnya dekat 2 jam di situ saja. Kan dah rugi pahala kita tuan-tuan. Kalau semua tutup aurat tak apa. Berapa ramai tak tutup aurat? Yang pusat nampak, yang lurah punggung nampak, yang betih nampak, yang rambut nampak, yang tengkok nampak. Pahala pagi tadi ni, pahala hak sekarang ni hebat dah. Dengan sebab petang tak lagi dia main rosak. Tu contoh, ustaz takkan nak berjalan pejam mata? Taklah saya suruh pejam mata. Saya dah kata tadi dah, sekarang target apa benda nak beli. Beli yang tu balik sudah. Tak payahlah tuan-tuan nak tawaf lagi dah. Buat 7 keliling pula tak payah. Punca lagu tu lah yang jadi rosak kita. Dengan sebab rosaknya siang tadi, nak bangkit qiyamul lail susah, nak bangkit sahur pun payah, nak buat tahajud pun payah. Hanya kerana masalah mata tadi ni, yang seronok tengok pada benda pada waktu siang, menjejaskan ibadat pada waktu malam. Dia jadi berat. Setan dah bertenggek di mata, setan dah duduk berkubang di mata. Akhirnya dia jadi kampung di situ. Susahlah mata nak bangkit. Baik, yang kedua, di antara faktor qiyamul lail juga ialah melakukan wirid, yakni zikir, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bertasbih subhanallah 33, bertahmid 33, dan bertakbir 34. Itu yang kita buat lepas sembahyang. Tuan-tuan jangan kata wirid tak ada lepas sembahyang. Sebab ada orang kata tak ada wirid lepas sembahyang. Ni hadis sahih. Sila rujuk dalam kitab Bukhari. Hadis yang ke 3113, 3705, 5361, Muslim 2727. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis menceritakan Nabi berwirid lepas solat. Dalam Sahih Bukhari ada 3 hadis menceritakan Nabi berwirid lepas solat. Jadi di mana yang kata tak ada wirid? Di mana? Nabi sebut Subuhun Qudus wal malaikatu waruh wa rabbul malaikatu waruh. Nabi ada sebut dalam hadis. Tuan buka dalam kitab Fiqh Ad-Dalil. Kitab Fiqh Ad-Dalil bukan ditulis oleh mazhab Syafi'i. Fiqh Ad-Dalil ditulis oleh mazhab Hambali. Orang yang bermazhab Hambali, dalam kitab Fiqh Ad-Dalil dia tak larang membuat sembahyang 20 rakaat. Hambali, mazhab Hambali, orang Saudi. Dia tak tulis, dia tak kata pun sembahyang 20 rakaat salah. Dia kata Rasulullah buat 8 campur dengan witir 3, 11. Dan taklah salah kalau tuan-tuan nak lebih daripada 8 rakaat. Kerana Nabi kata salatul lail masna masna. Sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Selagi mana hang mampu hang buatlah.
tak salah.